Baik, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat malam. Saya Hanif Miswan. Kembali bersama dengan saya untuk malam ini. Buletin Didik edisi khas kami bawakan pada 8 Oktober 2021. Dan pastinya di platform ini adalah untuk kita bawakan pelbagai lagi perkongsian dan juga informasi berkaitan dengan garis panduan dan pengoperasian kembali sekolah 3.0. Selepas banyak sekali maklumat telah pun kita salurkan, malam ini satu lagi informasi yang sangat penting untuk sama-sama kita sebarkan berkaitan dengan pengoperasian kembali sekolah ini dari sudut satu faktor yang sangat penting juga, iaitu di bahagian pendidikan swasta. Untuk itu saya ingin memperkenalkan seorang tetamu yang berada bersama dengan kita secara dalam talian, sangat istimewa, seorang pengarah bahagian pendidikan swasta iaitu Tuan Fauzi As-Sirop bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat malam Tuan. Waalaikumsalam, Saudara Hanif. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kami secara dalam talian. Mungkin jauh di mata tapi dekat di hati untuk kita sampaikan Tuan. Tuan, mungkin yang pertamanya kalau kita ingin buka bual bicara kita pada malam ini, kita faham mulai 3 Oktober dan 4 Oktober yang lalu sekolah kembali dibuka dan mungkin ada perkara yang ingin dikongsikan berkaitan dengan pembukaan institusi pendidikan swasta juga Tuan. Kalaulah ada perkara sebagai mukadimahnya untuk dikongsikan. Silakan Tuan. Okey, insya-Allah Saudara Hanif, seperti yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan pada 12 September 2021, semua institusi pendidikan termasuk institusi pendidikan swasta juga tertaluk kepada pembukaan secara berperingkat mengikut Fasa Pelan Pemulihan Negara ataupun PPN. Alhamdulillah, pembukaan semula institusi pendidikan swasta khususnya bagi sekolah swasta berjalan lancar di seluruh negara mengikut fasa negeri masing-masing. Jadi pembukaan semula secara bersemuka di negeri fasa 1 dan 2 adalah melibatkan murid tingkatan 6 semester 2, murid kelas peperiksaan antarabangsa IGCSE, O-Level, A-Level dan International Baccalaureate Diploma Program yang akan menduduki peperiksaan pada tahun ini. Serta murid berkeperluan khas di sekolah pendidikan khas swasta dan kelas pendidikan khas di sekolah swasta. Jadi untuk pembukaan semula secara bersemuka di negeri fasa 3 dan 4, kerana kita juga ada negeri yang telah pun berada di fasa 3 dan 4, sama seperti di negeri fasa 1 dan 2 dengan tambahan kehadiran secara penggiliran bagi murid peperiksaan awam dan peperiksaan antarabangsa yang lain yang akan menduduki peperiksaan tersebut pada tahun 2022. Jadi selain daripada itu, bagi negeri fasa 3 dan 4 juga, pembukaannya adalah secara bersemuka turut melibatkan institusi pendidikan swasta kategori pusat. Kita bukan sekadar sekolah saja. Kategori pusat seperti pusat tuition, pusat bahasa dan juga pusat kemahiran dengan kehadiran dihadkan kepada 50% daripada kapasiti bilik darjah. Ya, baik, sangat menarik dan sangat terang apa yang dibincangkan oleh Tuan Ustaz tadi, dan saya sangat tertarik kerana Tuan memaklumkan pembukaan terutama yang di institusi pendidikan swasta memang sangat lancar. Mungkin ada perkara yang ditekankan oleh pihak Tuan sendiri termasuk di bahagian pendidikan swasta ini kerana kelancaran tersebut Tuan. Tuan? Ya. Sejak pengumuman yang dibuat oleh YB Menteri Kanan Pendidikan, pihak kami telah mengadakan beberapa siri libat urus dan talimat kepada pengurusan institusi pendidikan swasta. Ini adalah satu perkara yang kita rasa perlu, di mana dia bertujuan untuk memberikan penjelasan berkenaan pelan komprehensif pembukaan semula sekolah serta mendapat input dan maklum balas daripada pengusaha institusi pendidikan swasta bagi memastikan sebarang kekeliruan, ketidakjelasan dapat diperjelaskan dengan terperinci dan secara terus, secara bersemuka walaupun dibuat secara atas talian. Jadi sesi ini juga turut disertai oleh pegawai di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri dan juga pejabat pendidikan daerah. Jadi selain daripada itu, Saudara Hanif, pihak pengurusan institusi pendidikan swasta juga telah diberikan taklimat berkaitan dengan garis panduan pengurusan pengoperasian sekolah 3.0 yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua institusi pendidikan swasta. Jadi institusi pendidikan swasta ini telah diingatkan untuk melaksanakan penilaian sendiri bagi menilai tahap pematuhan mereka terhadap garis panduan ini. Ya, sangat menarik juga kerana apa yang dikatakan ini pastinya selaras dan selari dengan apa yang turut dimaklumkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Tuan, sangat menarik kerana ini baru pembukaannya. Mungkin selepas ini bagi pemahaman mereka yang menonton kita di Buletin Didik edisi khas ini, untuk saya kaitkan di antara mungkin
perjalanan institusi pendidikan swasta ini bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memastikan kelancaran ini mengikut garis panduan dan juga pengoperasian sekolah 3.0. Kita nak berhenti lihat seketika kerana selepas ini banyak lagi perkara yang akan kita kupas di Buletin Didik edisi khas pada malam ini. Jangan ke mana-mana. Baik, terima kasih kerana menonton Buletin Didik edisi khas. Saya Hanif Miswan. Kita kembali pada malam ini 8 Oktober 2021 dan seperti biasa kalaulah anda terus menonton kami di Didik TV KPM, ini adalah masanya untuk kita memberikan pelbagai informasi dari pelbagai sudut pandang berkaitan dengan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0 dan malam ini fokusnya adalah untuk berkaitan dengan pendidikan swasta yang juga merupakan sebahagian daripada institusi pendidikan negara dan sangat menarik kerana saya masih lagi bersama dengan Encik Fauzi bin Asirop pada malam ini untuk bersama dengan kita pengarah bahagian pendidikan swasta Kementerian Pendidikan Malaysia. Tuan Fauzi, kalau tadi kita kongsikan berkaitan dengan pembukaannya, garis panduan dan kelancaran pembukaan kembali sekolah pada ketika ini. Sekarang mungkin saya nak tanyakan berkaitan dengan bagaimana sebenarnya mungkin ada kekeliruan lah sebab bila bercerita mengenai swasta nak diselarikan dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia, ada garis panduan. Bagaimana sebenarnya pendidikan swasta ini, institusi pendidikan swasta merujuk dan bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan kelancaran pembukaan sekolah ini, Tuan? Okey, saudara Nif dan juga para penonton ya. Sebenarnya KPM telah pun mengeluarkan garis panduan pengurusan dan juga pengoperasian sekolah 3.0 bagi memastikan pengoperasian sekolah semasa pandemik COVID-19 ini adalah mengikut SOP yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk meminimumkan risiko jangkitan dalam kalangan warga sekolah. Jadi garis panduan ini sebenarnya terpakai untuk sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan juga sekolah yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan, mesti sudah merujuk kepada sekolah swasta. Di mana di sekolah swasta kita ada sekolah swasta akademik dan juga agama, sekolah antarabangsa dan ekspatriat, kita ada sekolah menengah Persian Cina dan juga sekolah pendidikan khas. Jadi keseluruhan sekolah swasta juga tertakluk kepada garis panduan ini. Terdapat satu bab khusus, malah terdapat satu bab khusus untuk pengurusan institusi pendidikan swasta yang juga meliputi sekolah swasta. Jadi sekolah swasta turut perlu mematuhi ketetapan dalam perkara berkaitan dengan vaksinasi, pengurusan prasekolah, pengurusan surau, pengurusan asrama dan juga aktiviti sukan dan co-curriculum. Jadi itu sebahagian secara ringkas yang saya boleh kongsikan berkaitan dengan garis panduan. Sebenarnya selepas ini mungkin ada banyak soalan lagi berkaitan dengan garis panduan ini dan insya-Allah saya akan terangkan. Betul Tuan, sebab saya nak menyelusuri terus tentang garis panduan dan juga ketetapannya bersama dengan institusi pendidikan swasta dan difahamkan ada beberapa perkara baharu dalam garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0 khususnya untuk institusi pendidikan swasta. Kalau tak keberatan mungkin boleh terangkan sekali Tuan. InsyaAllah. Kita terdapat beberapa perkara baru yang telah ditambah baik dalam garis panduan 3.0 ni, antaranya vaksinasi guru, anggota kumpulan pelaksana, kaki tangan perkhidmatan sokongan. Ia melibatkan perkara yang perlu diberikan perhatian sekiranya terdapat guru, AKP ataupun kaki tangan sokongan yang tidak menerima ataupun belum melengkap vaksin. Jadi seperti yang telah diumumkan oleh YB Menteri Kanan Pendidikan, mereka yang belum menerima ataupun lengkap vaksin perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan seperti dielakkan daripada bersemuka dengan murid dalam aktiviti pengajaran lah. Ini boleh menjadi asas kepada pengurusan di peringkat institusi pendidikan swasta di mana pihak pengurusan boleh menetapkan syarat-syarat yang lebih khusus tertakluk kepada persetujuan semua pihak yang terlibat dengan mengambil kira kepentingan bersama khususnya aspek keselamatan murid. Itu menjadi tumpuan utama Kementerian Pendidikan. Selain daripada itu, Hanif, aspek pengudaraan dalam pengurusan prasarana pun kita titik beratkan. Kerana seperti yang kita sedia maklum, virus COVID-19 khususnya varian Delta yang mempunyai kadar jangkitan yang lebih pantas. Betul. KKM telah menasihatkan KPM untuk mengambil tindakan sewajarnya dalam memastikan aspek pengudaraan dalam bilik darjah adalah baik seperti membuka tingkap dan pintu semasa sesi PDP berlangsung. Maknanya kalau kita lihat ada lansir yang masih terpasang, itu kita sarankan supaya dibuka supaya pengudaraan dapat berjalan secara lancar, dapat beredar
secara baik dan dapat memberikan kesan yang positif kepada murid, mengurangkan risiko penyebaran virus semasa di dalam bilik darjah. Yang ketiganya, pemakaian pelitup muka. Kalau kita lihat garis panduan 2.0, dia tidak menjadi sebagai satu syarat yang ditetapkan untuk pakai. Tetapi bagi kali ini, selain daripada aspek pengudaraan, KPM turut menetapkan pemakaian pelitup muka bagi semua murid dan guru semasa aktiviti pengajaran pembelajaran. Ya. Nampak? Berbeza dengan 2.0, 3.0, semasa sesi PDP, murid kena pakai, guru kena pakai pelitup muka. Jadi ini adalah amalan yang selaras dengan saranan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Dan yang terakhir, satu perkara yang barulah dalam pelaksanaan garis panduan ini yang tidak terdapat dalam garis panduan 2.0, di mana aspek uji sendiri COVID-19 turut dititik beratkan, di mana kita nak memastikan tidak akan segera dapat diambil, khususnya kepada murid ataupun guru ataupun kaki tangan yang bergejala semasa berada di institusi pendidikan. KPM turut menetapkan pelaksanaan ujian kendiri COVID-19 ke atas mereka yang bergejala. Walau bagaimanapun, bagi sekolah swasta, kos untuk melaksanakan ujian kendiri ini, maknanya menyediakan kit kendiri seperti yang ada di pasaran, adalah tertaluk kepada perbincangan harmoni antara ibu bapa dengan pengurusan institusi pendidikan swasta. Tapi dari hasil pemantauan yang saya buat, sebahagian besar sekolah telah pun menyediakan kit tersebut, dan insya-Allah tidak ada masalah di peringkat sekolah, terutama sekolah swasta. Yeah. Dan bagi kes yang didapati positif COVID-19, apa yang sekolah perlu lakukan adalah mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, khususnya melaporkan segera kepada pejabat kesihatan daerah yang terdekat serta menyediakan senarai kontak rapat untuk tindakan PKD selanjutnya. Jadi untuk makluman semua, semua institusi pendidikan swasta juga perlu melaporkan kes COVID-19 kepada Kementerian Pendidikan melalui satu modul dalam talian yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Ya, Tuan, saya tengok pun selaras dan selari dengan apa yang telah pun disarankan oleh pihak Kementerian Pendidikan, termasuk dari sudut institusi swasta dan juga awamnya. Tapi mungkin Tuan, selepas minggu ni bagaimana pemantauan dan juga melihat kepada keberkesanan setiap garis panduan yang telah pun diberikan ini yang telah dilaksanakan di sekolah, daripada pemantauan Tuan sendiri, mungkin boleh kongsikan sikit, Tuan? Ya, Alhamdulillah, dari segi pemantauan telah kami lakukan, kami dapati bahawa hampir keseluruhan 99-98% mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan dari segi 4 aspek tadi. Dan kita boleh katakan kalau kita perlihatkan kepada semua sekolah, jenis sekolah swasta, keseluruhan sekolah tersebut memang mematuhi, dan kita sangat-sangat mengucapkan rasa terima kasih kepada pengurusan sekolah, terutama kepada lembaga pengelola sekolah yang mengambil berat tentang keselamatan anak-anak murid yang bersekolah di sekolah swasta dan juga guru-guru yang bertugas di sekolah swasta. Ya, Tuan, dan saya juga mungkin tertarik dengan perkara yang Tuan kongsikan berkaitan dengan sekiranya terdapat berlaku sebarang jangkitan. Kita memang minta elaklah, tapi kita perlu berwaspada dan berhati-hati. Mungkin Tuan boleh terangkan sekali lagi berkaitan dengan apakah SOP ataupun langkah yang akan diambil sekiranya berlaku tersebut di dalam kawasan ataupun di dalam institusi itu, Tuan, untuk pemahaman yang lebih lanjut supaya semua berasa tenang dan semua boleh berasa lebih yakin dengan pembukaan kembali sekolah ni, Tuan. Baik, seperti yang saya sebut tadi, bagi guru-guru dan juga murid yang bergejala, bagi yang bergejala, mereka diminta untuk melaksanakan ujian kendiri, ujian kendiri menggunakan ujian kendiri COVID-19 menggunakan kit yang berada di pasaran. Jadi apabila kita dapati ada kes yang bergejala, kita akan menguji guru dan juga murid ataupun pada siapa yang terlibat, dan sekiranya kita dapati mereka itu adalah positif, pihak sekolah perlu mematuhi prosedur dengan melaporkan segera kepada PKD yang terdekat. Maknanya sebab murid dah berasa di sekolah,
dia tidak berada di rumah. Jadi itu menjadi tanggungjawab kepada sekolah untuk melaporkan kepada pejabat kesihatan daerah yang terdekat dengan sekolah mereka, dan dia juga kena sediakan senarai kontak rapat untuk tindakan kejadian. Ya, baik, sangat menarik dan itu mungkin satu informasi yang sangat penting untuk kita kongsikan. Tuan, kita nak berteriak sekali lagi kerana selepas ini kita nak menjawab pelbagai persoalan dan juga memberikan pencerahan berkaitan mungkin dengan kebimbangan dan bagaimana peratusan guru pula dalam konteks telah pun divaksin. Kerana selepas ini semuanya akan kami rungkaikan di Buletin Didik edisi khas. Teruskan bersama dengan saya Hanif Miswan, jangan ke mana-mana. Inilah Didik TV KPM. Baik, kembali bersama kami. Inilah Buletin Didik edisi khas. Jangan lupa untuk terus tonton kami di Didik TV KPM bagi sesi pembelajaran di luar bilik darjah dan juga dalam studio ini. Lebih penting untuk kita terus bersama-sama memajukan lagi institusi pendidikan. Kami masih lagi bersama dengan Tuan Fauzi bin Asirop sebagai Pengarah Bahagian Pendidikan Swasta Kementerian Pendidikan Malaysia bersama dengan saya pada malam ini. Tuan, kita dah berada di penghujung siaran Buletin Didik edisi khas ini. Mungkin ada satu soalan yang sangat penting untuk saya tanyakan juga, Tuan. Ini berkaitan dengan vaksinasi. Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun melaporkan bahawa lebih 90% daripada guru dan kaki tangan, 90% ni simboliknya boleh rentas negeri lah ni yang akan kita katakan. Tapi dari konteks pendidikan dan juga institusi pendidikan, mungkin masih ada lagi kebimbangan daripada ibu bapa berkaitan untuk menghantar anak-anak mereka yang belum lagi divaksin ke sekolah ni. Kita faham program vaksinasi kepada remaja sedang berlangsung. Mungkin ada sedikit pencerahan daripada pihak Tuan untuk penonton pada malam ni, Tuan, silakan. Boleh, Saudara Hanif. KPM sebenarnya sangat prihatin dengan pandangan dan juga kebimbangan ibu bapa apabila Kementerian Pendidikan mengumumkan pembukaan semula institusi pendidikan dalam keadaan penularan COVID-19 masih berada dalam komuniti. Jadi KPM telah mengambil tindakan sebaik mungkin, khususnya bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam usaha memvaksin warga sekolah. Jadi KPM percaya program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIK di bawah Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin yang dimulakan sejak Februari 2021 yang lepas perlu dimanfaatkan sepenuhnya dalam kalangan warga institusi pendidikan bagi memastikan murid, gurunya, kaki tangannya dan juga anggota sokongannya menerima vaksin ataupun dos vaksin yang lengkap. Alhamdulillah Hanif, sehingga kini lebih 90% guru dan juga kaki tangan di sekolah swasta dan juga di tadika swasta telah menerima vaksin yang lengkap. Ini adalah satu pencapaian yang diperoleh hasil kerjasama Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memastikan guru dan kaki tangan dapat mewujudkan persekitaran yang selamat apabila berhadapan dengan murid-murid secara bersemuka. Jadi tadi dah sebut tentang PIK remaja. Ia juga seperti yang kita maklum telah dilancarkan oleh YB Menteri Kesihatan pada 20 September pada 2 minggu lepas. 2021 yang lalu sebagai usaha untuk memastikan murid juga diberi perlindungan daripada virus COVID-19. Susulan itu, Kementerian telah mengadakan satu sesi libat urus dengan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kesihatan bersama dengan pihak sekolah swasta, sekolah antarabangsa dan juga sekolah ekspatriat untuk membincangkan pelaksanaan program ini. Maklum balas daripada pihak sekolah swasta, sekolah antarabangsa dan juga sekolah ekspatriat amat positif dan mereka sedia memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjayakan usaha Kementerian Kesihatan Malaysia dalam melaksanakan program PIK Remaja. Iaitu PIK Remaja ini melibatkan murid berumur 12 hingga 17 tahun. Hanif? Ya, betul. Bagi menjayakan program PIK Remaja ini, beberapa buah sekolah swasta juga telah terpilih selain daripada sekolah kerajaan sebagai pusat pemberian vaksin yang melibatkan kerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Pihak sekolah swasta, sekolah antarabangsa juga sekolah ekspatriat telah pun menyediakan personel sebagai sukarelawan kemudian yang akan bertugas sepanjang tempoh masa PBB itu dibuka serta menyediakan kemudahan prasarana dan juga fasiliti yang berkaitan bagi melancarkan pelaksanaan program vaksinasi remaja. KPM akan terus memantau pelaksanaan program PIK remaja ini dari semasa ke semasa khususnya bagi sekolah swasta, antarabangsa dan ekspatriat yang dipilih sebagai PPB. Jadi untuk makluman
semua terdapat dua sekolah swasta di Negeri Sembilan, satu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan satu di Negeri Selangor telah terpilih sebagai PBB, bukan hanya untuk murid sekolah swasta saja, malah turut melibatkan murid di sekolah kerajaan. Kalau saya boleh berkongsi hasil pemantauan saya pada hari Khamis di salah sebuah sekolah swasta di daerah Kelang, dia mengurus takbirkan untuk penerimaan vaksin 23 sekolah swasta di daerah Kelang. Semuanya murid datang secara berperingkat berdasarkan kepada temujanji yang dikeluarkan oleh Pejabat Kesihatan Daerah. So alhamdulillah, bila saya tengok dengan kelengkapan dan juga prasarana yang telah disediakan, semuanya berjalan dengan baik. Jadi sehubungan itu KPM ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah, kepada semualah pihak sekolah yang terlibat dalam menjayakan program PIK ini, dan sekaligus dapat memastikan murid sekolah berumur 12 dan hingga 17 tahun dapat menerima vaksin dengan kadar segera. Kalau saya boleh kongsikan, sehingga jam 5 petang tadi, daripada 133,754 murid sekolah swasta yang berumur 12 hingga 17 tahun, hampir 44%, hampir 44% ataupun 58,000 sudah pun menerima dos pertama. Nampak dia bermula pada 20 hari bulan, dan sekarang telah pun mencapai hampir 44%. Dan insya-Allah dalam tempoh 2 hari ini dah kita laporkan pada hari Isnin nanti, kita nampak akan dapat angka yang lebih tinggi lah, kita harap. Ya, setuju, dan perjalanan itu memang sangat menggalakkan pada ketika ini. Tuan, saya percaya sebagai orang penting di dalam institusi pendidikan swasta ni juga, seminggu yang pertama ini adalah satu tempoh yang sangat mengujakan, tapi dalam masa sama berdebar juga untuk melihat kepada kembalinya anak-anak ini ke sekolah. Ya, betul. Mungkin ada harapan dan pesanan Tuan kepada warga institusi pendidikan swasta khususnya, dan juga kepada keseluruhan lah warga institusi pendidikan di Malaysia ini, dengan kembalinya pembukaan sekolah ini, kita perlu hidup meneruskan institusi pendidikan ini, memperkasakan lagi. Mungkin ada harapannya Tuan, silakan. Betul, seperti yang saudara ni kata, kita sangat risau, tetapi aspek utama yang paling kita jaga adalah keselamatan murid-murid dan juga warga sekolah. Jadi KPM dengan kemandirian institusi pendidikan swasta dalam tempoh pandemik COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun sejak Mac 2020, kita nampak impak secara langsung dan tidak langsung daripada pandemik ini kepada institusi pendidikan swasta telah menukar ekosistem pendidikan swasta di Malaysia. Kami memahami keperluan untuk beroperasi secara bersemuka bagi semua institusi pendidikan swasta ini, kerana mereka ini bagi memastikan kelangsungan institusi pendidikan swasta. Namun aspek keselamatan dan kesihatan menjadi teras utamalah kepada kami, supaya semua institusi pendidikan swasta bila dibuka berada dalam keadaan yang cukup bersedia. Jadi pematuhan kepada ketetapan dalam garis panduan pengurusan dan juga pengoperasian sekolah 3.0 yang telah ditetapkan oleh KPM, serta SOP yang telah disediakan oleh Majlis Kehormatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia adalah perkara yang perlu menjadi perkara pokok sepanjang pengoperasian. Maknanya perlu dititik beratkan oleh sekolah-sekolah swasta ini. Ini akan dapat menjamin keselamatan warga sekolah sekaligus meningkatkan keyakinan ibu bapa untuk terus menghantar anaknya bagi pendidikan anak masing-masing di institusi pendidikan swasta. Dan mungkin perkara yang terakhir yang saya boleh berkongsi adalah pembudayaan amalan 3W, iaitu wash, wear dan warn, serta pematuhan kepada larangan 3C, iaitu crowded place, confined space dan juga close conversation yang disarankan oleh KKM sejak awal, perlu diteruskan dan diterapkan di kalangan warga sekolah bagi memastikan risiko jangkitan dan di kalangan warga sekolah dapat dikurangkan. Dan akhir sekalian, pengusaha juga perlu merujuk kepada pejabat pendidikan daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan juga kami di Kementerian Pendidikan untuk memastikan garis panduan dan juga SOP yang digunakan di sekolah masing-masing adalah yang dikemasini dan terkini. Allah, kerjasama daripada semua pihak, melibatkan ibu bapa, sekolah, dapat memastikan sekolah dapat beroperasi dalam keadaan selamat, seperti yang kita lihat pada 3 bagi negeri di kategori negeri B dan juga negeri A, dan juga pada 4 hari bulan Oktober bagi negeri kategori B yang telah dibuka tempoh hari.
Ya. InsyaAllah kita sangat komited untuk melakukan yang terbaik. Ya, saya setuju dan saya boleh dengar daripada pesanan itu pun memang sangat mementingkan keselamatan dan terima kasih banyak Tuan di atas pesanan dan juga mungkin harapan yang terakhir buat mereka. Jemput lagi untuk terus bersama-sama memberikan informasi nanti bersama dengan kami di Bulletin Didik Edisi Khas ini. Teruskan dan selamat bertugas ya Tuan ya. InsyaAllah, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu wabarakatuh. dia Tuan Fauzi bin Asirup bersama kita pengarah bahagian pendidikan swasta Kementerian Pendidikan Malaysia berbicara berkenaan dengan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0 dari sudut pandang dari dasar institusi pendidikan swasta di dalam negara kita. Juga sangat penting kerana membabitkan lebih kurang 133,754 pelajar secara keseluruhannya dan seperti yang berkatakan segalanya alhamdulillah pada ketika ini berjalan lancar dan itulah harapan kita untuk terus diperkuatkan dan diperkasakan berkaitan dengan kelancaran ini agar semuanya boleh juga untuk kita bawakan kepada anda semua berkaitan dengan segala informasi nanti. Itu antara sedikit intipati perbincangan kita pada malam ini kerana esok Bulletin Didik Edisi Khas akan terus berbicara berkaitan dengan pembukaan dan juga garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0. Jadi untuk itu sahaja pada malam ini. Pada anda semua selamat kembali ke sekolah. Ingat kita belum menang tapi insya-Allah nanti kita akan menang. Teruskan menonton kami di Didik TV KPM. Saya Ani Miswan bersama seluruh tenaga kerja produksi Bulletin Didik Edisi Khas pada malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Senyum selalu.